Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rosaliah binti Muhammad Darus, nombor metik PC21023. Hari ini saya ingin membicarakan berkaitan pengenalan isu semasa yang berkaitan apa itu kemurungan. Kemurungan adalah satu perkara yang diakseskan seorang kepada tekanan atau bahaya disebabkan gangguan kesihatan mental yang tidak dapat dikawal. Tanda-tanda yang pertama adalah gangguan perasaan tidak menentu, sebagai contoh menjadikan perasaan cepat marah serta hilang minat dalam melakukan aktiviti seharian. Dan seterusnya adalah penyakit mental yang dikategorikan sebagai perasaan sedih yang teramat sangat, sebagai contoh berasa kemurungan, tiada harapan dan tiada berguna dalam kehidupannya. Seterusnya perasaan berbolak-balik dalam mana pesakit tidak mampu untuk menguruskan dirinya sendiri, akhir sekali memberi kesan yang buruk kepada pesakit itu sendiri, kerana dalam mengikut tempoh kemurungan boleh berlangsung, ia boleh mengubah hubungan pesakit dengan keluarga dan rakan-rakan. Seterusnya adalah melalui kemurungan berkaitan isu semasa melalui isu pandemik COVID-19. Melalui itu juga yang pertama adalah persekitaran yang melibatkan isu semasa baru-baru ini selama 2 tahun berlaku wabak penyakit COVID-19 yang menjadikan sebilangan masyarakat kehilangan punca pendapatan. Seterusnya adalah peristiwa dalam kehidupan seperti tidak diambil bekerja dan dibuang pekerjaan, dan melalui isu perceraian. Walaupun peristiwa ini berlarutan, kemurungan yang teruk terjadi kepada individu yang mengalami keadaan ini sahaja. Seterusnya, personality. Dalam susunan pandemik bertukar endemik ini, sebilangan masyarakat mengharungi tekanan dalam hidup atau suka untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Seterusnya adalah melalui elemen falsafah. Elemen falsafah selalu juga meraihkan peranan penting di dalam kehidupan manusia. Ilmu psikologi membantu di dalam memahami manusia dengan lebih baik. Melalui elemen falsafah pendidikan kebahasaan yang ditekankan dalam tajuk ini adalah membentuk insan yang seimbang dan harmonis. Membentuk insan yang seimbang dan harmonis, seperti yang diketahui umum, insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan dan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan serta kematangan emosi dan sosial. Dalam masyarakat mengamalkan sikap sebegini, masalah tekanan mental dapat dibendung. Masa sifat yang harmonis juga dapat memberikan kisah yang positif kepada seseorang untuk lebih merasa bahagia walaupun mempunyai masalah. Seterusnya, elemen prinsip rukun negara. Elemen prinsip rukun negara apabila mengamalkan rukun negara, yang pertama dengan kepercayaan kepada Tuhan adalah sangat tepat, kerana apabila seorang mempunyai setiap apa yang berlaku adalah mempunyai hikmah tersendiri. Yang kedua, memberi impak yang besar kepada seseorang yang akan redha dan menerima ujian tersebut dengan hati yang terbuka. Seterusnya, seorang yang positifkan pemikiran dan mencari petunjuk pada jalan Allah atau Tuhan, pasti ada jalan keluar tanpa berlaku tekanan. Akhir sekali, mempunyai iman dan kesabaran yang tinggi. Dengan adanya iman dan kesabaran yang tinggi ini, nescaya masalah kesihatan mental seperti ini tidak akan berlaku. Assalamualaikum, saya Nur Idayu binti Zubain, PC21052. Saya akan membentangkan realiti semasa mengenai kemurungan. Masalah kemurungan ni merupakan salah satu punca utama berlakunya gejala bunuh diri, terutamanya di era pandemik COVID-19. Ia kerana terkesan daripada sudut emosi seperti ketakutan, isolasi, kebimbangan serta depresi akibat berlaku tekanan dan perubahan norma baru dalam hidup mereka. Seterusnya adalah sepanjang penularan COVID tersebut, mental masyarakat telah terjejas disebabkan oleh faktor pekerjaan, penangguhan, aktiviti pembelajaran dan sebagainya. Hal ini kerana setengah masyarakat telah kehilangan kerja, dikurangkan gaji dan juga ada diberi cuti tanpa gaji di sepanjang tempoh pandemik. Oleh itu, masyarakat mengalami masalah kewangan. Seterusnya ialah mengenai pelajar pula, mereka mendapat tekanan dan cenderung kepada kemurungan kerana terpaksa belajar di atas talian. Hal ini kerana kajian mendapati bahawa belajar secara dalam talian ni tidak semudah seperti belajar secara bersemuka seperti kebiasaannya. Seterusnya ialah mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan juga prosedur operasi standard. Hal ini cenderung kepada kemurungan kerana kepuasan yang melampau yang boleh menjejaskan mental seseorang sepanjang perintah tersebut dilaksanakan. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bijak, kita haruslah bersedia dalam apa jua keadaan, iaitu dalam menguruskan emosi yang stabil supaya tidak cenderung kepada masalah kemurungan. Lebih-lebih lagi di musim pandemik yang banyak cabaran-cabaran yang masyarakat harus hadapi. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Jadi seterusnya saya akan bincangkan tentang faktor punca dan juga sebab kepada kemurungan. Jadi, salah satu faktor punca kemurungan ialah persekitaran seseorang. Apabila seseorang itu tertekan atau kehilangan orang tersayang, ianya boleh menyebabkan kemurungan. Tambahan pula, beberapa tahun ini pandemik COVID-19 telah mendatangi negara kita. Ianya telah memberikan kesan yang teramat besar kepada rakyat Malaysia. FPK dari segi emosi,
Kemurungan ini terhasil akibat individu yang sering tinggal berseorangan sepanjang wabak COVID-19. Seseorang itu akan berasa sedih apabila tiada orang di samping mereka, teman untuk berborak ataupun untuk berbicara. Seterusnya adalah seseorang yang mengalami masalah perubatan. Masalah perubatan juga boleh menjadi satu punca penyakit kemurungan ini. Kemurungan ini berlaku apabila seseorang itu mengamalkan pengambilan ubat yang tidak terkawal. Banyak individu mengambil ubat untuk meredakan masalah di dalam diri. Seperti contoh, terdapat individu yang dibuang kerja dan mengalami tekanan yang berpanjangan. Jadi, individu tersebut perlulah mengambil inisiatif lain untuk meredakan masalah kemurungan itu, masalah tekanan yang dihadapi. Jadi, mereka mengambil ubat. Apabila mereka mengambil ubat, jadi mereka berkemungkinan untuk menghadap penyakit yang lebih berisiko, lalu menyebabkan mereka mempunyai masalah kewangan untuk pergi berubat dan seterusnya menyebabkan kemurungan. Dan seterusnya, penggunaan media sosial juga boleh menjadi salah satu punca kemurungan. Penggunaan media sosial yang berlebihan ataupun keterlaluan boleh menyebabkan kemurungan ini kerana kebanyakan anak muda pada zaman ini menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter dan juga Instagram untuk menjadikan satu platform komunikasi yang bebas. Ada juga di antara individu ini menggunakan aplikasi sosial media ini untuk menghilangkan rasa sunyi. Mereka berborak melalui orang yang ditemui di alam maya itu untuk menghilangkan rasa sunyi tersebut. Apabila menggunakan media sosial terlalu berlebihan, ini akan menyebabkan mereka tidak mempunyai keyakinan untuk berhadapan dengan orang di alam yang nyata. Jadi mereka menjadi introvert ataupun kita boleh kata sebagai suka menyendiri. Ini juga boleh menyebabkan kemurungan kerana apabila mereka cuba untuk bergaul dengan orang luar, mereka tidak mampu untuk melakukannya. Jadi mereka berkeputusan untuk hanya duduk di rumah dan berkomunikasi melalui sosial media. Seterusnya adalah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah juga merupakan salah satu punca kemurungan. Apabila seorang itu mengambil dadah dengan dos yang terlampau banyak, ianya berlaku tindak balas kimia dalam fikiran mereka yang membuatkan mereka merasa bahagia yang melampau ataupun kecanduan yang bertujuan untuk melarikan diri daripada kenyataan yang menyedihkan diri mereka. Selain itu, pengalaman trauma semasa zaman kanak-kanak juga mempengaruhi masalah kemurungan seseorang. Berdasarkan laporan sains psikologi, orang dewasa terdedah kepada trauma zaman kanak-kanak lebih cenderung untuk mengalami kemurungan. Malangnya, kemurungan tidak selalu dipandang serius. Tahukah anda yang sebenarnya tak semestinya orang yang kemurungan ini perlu mengatasi masalah kemurungan tersebut kerana mereka memerlukan bantuan daripada orang luar. Jadi, mereka memerlukan orang untuk bercerita berbanding orang yang memaksa mereka untuk menjadi sihat ataupun tidak terikat lagi dengan penyakit-penyakit kemurungan ini. Dan yang terakhir sekali adalah keturunan. Saintis percaya bahawa faktor genetik dan persekitaran tertentu seperti trauma zaman kanak-kanak atau tekanan hidup yang sangat teruk boleh menyumbang kepada gangguan mental ini. Walau bagaimanapun, sesetengah orang yang mengalami kemurungan tidak mempunyai sejarah keluarga yang mengalami gangguan psikiatri. Individu mempunyai keluarga yang pernah mengalami kemurungan akan mempunyai 3 kali ganda risiko untuk menghadapi kemurungan. Kejadian ini juga boleh dicetuskan oleh penyalahgunaan bahan ataupun berlakunya tekanan yang timbul akibat perceraian atau kematian orang-orang yang disayangi. Kandungan 3. Kesan kemurungan kepada individu. Yang pertama, memamerkan sikap yang bertentangan, seperti berdialog seorang diri. Pada ketika itu, individu tersebut mempunyai pemikiran yang bercenaru. Mereka terlalu memikirkan peristiwa yang terjadi ke atas dirinya. Mereka juga sering menyalahkan diri sendiri akibat perbuatannya. Beberapa faktor yang dikenal pasti ialah mengalami peristiwa hidup yang tragis, seperti kehilangan pasangan, masalah kewangan, kemerosotan kesihatan fizikal, atau masalah sosial seperti penggunaan dadah. Keadaan ini mengubah fisiologi badan. Hormon serotonin dan dopamin bertanggungjawab dalam mengawal perasaan di otak menjadi tidak seimbang, lalu menyebabkan mereka kemurungan dan berdialog seorang diri. Seterusnya, berasingan daripada rakan dan masyarakat. Mereka menjadi antisosial kerana kurang keyakinan diri atau merasakan dirinya bersalah dalam segala hal. Yang kedua, mengalami gangguan tidur. Kemurungan membuatkan mereka jadi lebih sulit untuk terlelap dari kebiasaannya ketika dirinya normal. Hal ini dapat mempengaruhi kualiti tidur seharian, membuatkan mereka berasa letih dan mudah lelah. Akibatnya, tugasan harian yang dibuat menjadi tidak sempurna. Yang ketiga, mengalami penurunan berat badan yang mendadak. Pengurangan pengambilan makanan, khususnya pengambilan makanan yang berkhasiat, akan menurunkan berat badan mereka. Contohnya, pemakanan yang seimbang seperti karbohidrat, protein, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak selera makan disebabkan perubahan hormon yang dialaminya. Antara perubahan hormonnya ialah melanocortin dan leptin. Tekanan, kerisauan, kerasahan dan kemurungan merupakan faktor penambahan hormon-hormon tersebut. Semakin tinggi kandungan hormon ini, semakin kuranglah selera makan mereka. Yang keempat, mempunyai muka yang pucat. Hal ini disebabkan gaya hidup tidak sihat, iaitu tekanan yang berpanjangan, tidak cukup waktu tidur dan tidak melakukan aktiviti fizikal yang mencukupi, sehingga peredaran darah menjadi perlahan dan terganggu. Sekian, terima kasih. Sejahtera, nama saya Lim Weng Wei, nombor metrik PP 21140. Saya nak menerangkan tentang kesan kemurungan kepada masyarakat dan negara. Masalah perceraian merupakan sesuatu kesan kemurungan kepada masyarakat kerana sepanjang wabak COVID-19, kebanyakan suami dan isteri tidak dapat berkomunikasi berkesemuka dan menyebabkan perselisihan faham antara satu sama lain. Tekanan mereka yang tinggi sebagai ketua keluarga juga menyebabkan keinginan kebebalan tanggungjawab.
dan menyebabkan kebanyakan masalah perceraian dalam masa ini, dan kes bunuh diri juga menyebabkan kesan kemurungan kepada masyarakat disebabkan oleh kehilangan pendapatan yang stabil sepanjang COVID-19. Wabak COVID-19 menyebabkan mengalami keadaan putus asa iaitu krisis kewujudan, dan selain itu infeksi yang serius juga membawa tekanan kepada kumpulan pendapatan rendah kerana mereka tidak dapat menanggung tanggungjawab dalam kehidupan. Dan selain itu ekonomi negara terjejas juga menyebabkan kesan kemurungan kepada negara kerana kerja dan kelas secara atas sahaja tidak dapat berurusan dengan baik disebabkan oleh rangkaian tambalatan yang masih teruk di negara kita. Oleh itu menyebabkan daya bertaklif oleh pekerja akan merendah dan juga menjejaskan rancangan pembangunan pakar kerana pelajar tidak dapat belajar dengan keadaan yang baik. Selain itu imej negara terjejas disebabkan oleh kemurungan kes yang semakin tinggi, menunjukkan negara kita kekurangan perhatian dalam pembangunan aspek psikiatrik dan kesihatan mental dalam industri perubatan. So, dia juga menyebabkan kekurangan keupayaan bersaing dengan negara lain. Selain itu, kekurangan pakar psikiatrik juga menyebabkan pesakit kemurungan tidak dapat merawat dalam tepat masa, dan juga menyebabkan kes alkoholisme dan menghisap data yang semakin tinggi. Oleh itu, itulah semua kesan kepada masyarakat dan negara. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabila Huda binti Nik Khairul Anwar. Nombor matrik saya ialah PC21041. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang kaedah mengatasi gejala kemurungan oleh individu, masyarakat dan negara. Pada era globalisasi ini, majoriti rakyat Malaysia mengalami gejala kemurungan. Hal ini disebabkan oleh faktor kehilangan pekerjaan dan juga faktor peningkatan harga barangan yang mendadak. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kaedah bagi mengatasi gejala kemurungan ini yang boleh diambil oleh individu, masyarakat dan juga negara. Antara kaedah yang boleh diambil oleh individu bagi mengatasi gejala kemurungan ini ialah individu tersebut bolehlah melakukan aktiviti senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Dengan melakukan aktiviti ini juga, otak kita dapat menghasilkan dan membebaskan hormon endorfin ataupun dikenali sebagai hormon gembira. Dengan ini kita akan dapat ketenangan hati. Contoh senaman yang boleh meredakan kemurungan ni sepertinya angkat berat, jogging, yoga, brisk walking dan juga hiking. Selain itu, individu mesti mendekatkan diri mereka dengan Allah dan juga memperbanyakkan amal ibadat. Sebagai contoh, memperbanyakkan berzikir, solat sunat, membaca Al-Quran dan juga selalu berdoa kepada Allah. Hal ini dikatakan demikian kerana jika seseorang itu memiliki rohani yang kukuh, kita akan mudah dapat ketenangan hati dan tak mudah nak mengalami gejala kemurungan ni. Selepas tu, kalau kita mempunyai kesedaran tentang kewujudan Allah, percaya dan juga yakin terhadap Allah, kita ni dapat merehatkan minda kita daripada berfikir perkara yang negatif. Dengan ini kita tak dapatlah mengalami gejala kemurungan tu. Okey, yang seterusnya kaedah bagi mengatasi gejala kemurungan ni ialah masyarakat setempat itu memberi sokongan moral kepada mereka. Contohnya seperti sering menghubungi ataupun menanyakan khabar keadaan mereka macam mana. Selepas tu masyarakat ni perlu memberi lebih perhatian kepada tingkah laku mereka ni. Dengan sokongan ni, mereka dapat lebih yakin untuk meneruskan kehidupan mereka. Di samping tu, masyarakat juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey, akhir sekali, kaedah yang boleh diambil oleh negara ialah kerajaan ni perlu memperbanyakkan ataupun menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada masyarakat seperti perkhidmatan kesihatan mental dan juga sokongan psikologikal. Dengan adanya perkhidmatan ni, mereka mudah untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya mereka dapat. Oleh hal yang demikian, kita akan dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, rohani, emosi dan juga intelek. So, masalah kemurungan ni dapat dibendung. Kesimpulannya, gejala kemurungan ini mesti diatasi dengan segera. Oleh sebab itu, semua pihak perlulah berganding bahu bagi membendung masalah kemurungan ini sebelum ia memberi kesan yang buruk kepada kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Uminya Surat Saadah binti Mak Cipawi, nombor matrik PC21091. Hari ini saya akan bentangkan bahagian kesimpulan bagi tajuk kemurungan dan kesihatan mental. Pengajaran yang dapat kita diperolehi daripada kajian ini adalah kita hendaklah mengamalkan sifat akhlariah yang sempurna. Sebagai contoh, meningkatkan kerohanian diri dengan melakukan solat sempurna, solat sunat dan zikir. Dengan itu, hati akan menjadi tenang
menjadi tenang apabila mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga, pemikiran yang negatif akan berkurangan dan sentiasa berfikiran positif terhadap Allah dalam apa juga keadaan yang berlaku. Di samping itu, kita juga patutlah mempunyai sifat bersaksi dalam diri dengan melakukan perkara yang melibatkan ramai orang. Sebagai contoh, melakukan aktiviti beriadah setiap petang, bertegur sapa sesama jiran dan berkongsi cerita terhadap orang yang dipercayai. Keseorangan dalam bilik adalah satu penyebab yang amat ketara apabila seseorang mengalami kemurungan dan kesihatan mental. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang inisiatif untuk mengelakkan kemurungan dan kesihatan mental dalam kehidupan. Yang pertama, kita hendaklah mempraktik amalan penjagaan diri yang sempurna dari segi rohani ataupun jasmani. Dari segi jasmani, masyarakat hendaklah bersenam sekurang-kurangnya 30 minit sehari, menjaga pemakanan yang sihat mengikut piramid makanan yang seimbang, serta tidur yang mencukupi adalah satu perkara penting dalam diri seseorang. Dari segi rohani pula, pendekatan terapi spiritual psikospiritual ialah setiap individu sentiasa mempraktikkan kaedah amalan solat yang sempurna, mengamalkan zikir-zikir dan juga doa harian. Ini adalah satu alternatif yang amat penting dalam kehidupan untuk mengelakkan mental dan mengelakkan kemurungan. Selain itu juga, pihak kerajaan boleh memperkasakan kempen mental health sama ada dalam media sosial ataupun kempen secara fizikal. Kerajaan juga boleh menggerakkan aspek kesihatan mental dalam segi pendidikan di sekolah ataupun di peringkat IPT. Di samping itu juga, seseorang boleh mengubah gaya hidupnya dengan persekitaran yang positif dengan sentiasa mendengar ceramah ataupun menyertai aktiviti motivasi diri. Contohnya ceramah Ustaz Asma Harum secara atas talian ataupun fizikal. Dengan ini dapat memberi inspirasi yang positif kepada kita serta dapat mengelakkan daripada kemurungan. Rumusannya, kesihatan mental yang baik amat penting dalam setiap individu masyarakat. Oleh itu, kerajaan berperanan besar dengan mengambil perhatian yang lebih berkaitan isu kemurungan dan masalah kesihatan mental bagi mengurangkan kadar statistik kes pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.